kami redha bahawasanya Islam agama kami, wabil islami dina, Islam itu agama kami, pegangan kami, kepercayaan kami. Islam adalah cara hidup kami, cara mati kami, cara kami berhibur, cara kami berpakaian, cara kami berumah tangga, cara mati kami dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan kami redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya Allah sebagai nabi kami dan pesuruh perantaraanmu ya Allah, pesuruhmu ya Allah untuk menyampaikan agama ini, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan misi keimanan, misi akidah, misi ihsan dan sebagainya. Allahu akbar. Muslimin muslimat dan mati Allah sekalian, yang saya bacakan itu adalah satu zikir yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacanya 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, maka dia berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Saya ulang lagi sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami redha. Kalau raditu, aku redha. Jadi kalau kita nak baca dengan anak-anak, keluarga ramai-ramai, radina billahi rabba, kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Rabba juga mau maksud pentadbir kami. Bila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah pentadbir sekalian alam. Subhanallah. Rabbil alamin juga Tuhan sekalian alam. Tapi menurut mufassirin, sebahagian besarnya menyatakan perkataan Rabb itu adalah pentadbir sekalian alam, yang mentadbir segala-galanya. Walaupun untuk sehelai daun yang gugur di dalam hutan yang pedalaman, tak ada manusia sampai, itu pun dalam pentadbiran pengetahuan Allah. Bila waktunya daun tu nak jatuh, bila waktunya sekian, walaupun mungkin kita nampak tidak ada apa-apa pun efek, kesan dan sebagainya, tetapi tuan puan yang dimati Allah sekalian, ekosistem alam ini Allah yang jaga. Kan binatang ini bersambung begitu begini, semualah tak terfikir oleh kita. Dalam waktu yang sama, saat yang sama, setiap kali berdetik, terlalu banyak urusan yang berlaku dalam satu detik. Kan? Urusan kita saja pun dah banyak, urusan manusia berbilion, urusan makhluk-makhluk yang lain, urusan bulan, bintang, matahari, dalam satu saat tu pelbagai urusan. Allah lah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Dan alam yang kita tahu sangatlah sedikit, sangatlah lemah. Wallahu a'lam betapa hebatnya cara pemerintahan dan pentadbiran pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut radina billahi rabba, Nabi sebut barang siapa yang menyebut zikir ini 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang dengan kalimah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, bermaksud sejuk, kami redha bahawasanya Allah sebagai pentadbir Tuhan kami, dan kami redha bahawasanya Nabi agama Islam ini agama kami, dan kami redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan pesuruh. Maksudnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, zikir ni kenapa je sampai Nabi sebut siapa yang beramal dengannya 3 kali pagi 3 kali petang, dia berhak dapat redha Allah di mahsyar kelak. Itulah perkara yang paling kita harapkan, yang paling kita perlukan, iaitu nak memperolehi redha Allah. Redha Allah. Dan redha yang kita harapkan bila di mahsyar. Lalu Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tidak memberontak dengan Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Subhanallah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Firman Allah yang kita sangat harap dan sangat mendambakan. Panggilan yang Allah panggil kita dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati,
maka masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku yang jiwanya tenang, hamba-hambaku yang soleh. Fadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam syurgaku. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah menyeru kepada mereka yang redha dengan Allah dan mereka yang diredai oleh Allah. Maka di sana bila kita tengok dalam bab redha, kan dalam kitab tasawuf perkataan redha, apakah maksud redha? Antaranya alim ulama menyebutkan redha itu adalah mereka yang menerima segala ketetapan dan peraturan daripada Allah. Maksudnya jika ada wanita contohnya tidak menutup aurat dengan sempurna sebagaimana yang Allah perintahkan, ia adalah hamba Allah yang tidak redha dengan Allah. Maka bagi manusia yang tidak redha dengan Allah, sangatlah jauh untuk dia mendapat redha Allah. Subhanallah. Maksudnya begini kalau cara mudah. Kita kan contoh pegawai polis, bila dia bekerja dia kena pakai uniform polis. Dan bila dilantik menjadi polis, dia redha dengan segala peraturan. Dia tak akan berlawan. Dia tak akan kata, hak asasi saya nak pakai mana baju yang saya suka. Kenapa ni? Nak kena paksa saya ni pakai pakaian seragam polis yang panah, lepas tu nak kena gosok payah, lepas tu sekian-sekian. Tidak. Biasanya apabila seseorang tu dah dilantik menjadi pegawai polis kan, kemudian dia sendiri willing, dia pun memang nak, kemudian dia akan redha dengan segala peraturan. Dan apabila dia redha dengan segala peraturan, maka dia akan mendapat segala kelebihan. Tapi kalau dia berlawan, saya tak redha dengan pakaian ni, saya tak setujulah, hak asasi manusia kena ada kebebasan, saya nak pakai macam mana pun asal saya buat kerja, tangkap penjahat ke apa ke, buat kerja tak payahlah nak pakai uniform ni. Kalau begitulah sikap dia, dia akan dipecat, dia akan dibuang, dia akan dipecat daripada. Tak apa kalau encik tak nak ikut pakaian, encik tak redha, encik tak setuju, encik boleh berhenti, ramai lagi orang nak ikut peraturan. Masya Allah. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-puan sekalian, ada satu hadis qudsi, boleh cari ya, hadis qudsi yang mana Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, barang siapa yang tidak redha dengan ketetapanku, maka carilah Tuhan selainku. Allahu Akbar. Naik bulu roma saya bila saya sebenarnya terlintas. Kamu boleh cari ni kitab bab redha ni, kitab apa tu nama, bab tasawuf, kitab tasawuf ada dalam bilik ustazah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada pasal bab tasawuf, ada pengenalan tasawuf ataupun tu pernah qalbun salim, tapi cari dalam bab redha. Yang mana ulama bincang perkataan redha ni panjang lebar. Dia bukan sekadar redha dengan ujian Allah, redha dengan musibah, redha dengan sekian-sekian, tetapi redha dengan segala peraturan Allah selaku pencipta alam, pentadbir alam. Allah yang memiliki kita, Allah yang Malik, Allah yang Khalik, yang Maha menciptakan kita. Allah berhak ke atas kita sepenuhnya untuk mengaturkan kita peraturan begini-begini. Allah ciptakan wanita, kemudian wanita kena pakai begini-begini, lelaki pakai begini, tanggungjawab wanita sekian, tanggungjawab si. Allah lah yang paling berhak untuk mengaturkan segala-galanya ke atas ciptaannya, iaitu kita. Dan ciri-ciri orang yang redha dengan Allah adalah dia bukan sekadar redha dengan ujian Allah, tetapi juga redha dengan segala peraturan yang Allah tetapkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang tidak redha dengan ketetapanku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Allahu Akbar. Dan kita tahu tiada Tuhan selain daripada Allah. Bayangkanlah kalau Allah ungkap begini, kalau kamu tidak redha dengan peraturanku di atas muka bumi, carilah bumi lain untuk kamu hidup, carilah planet lain, carilah tempat. Ada tak yang mana kamu pergi melainkan di situ adanya Allah yang maha mentadbir segala-galanya. Seolahnya lah kalau seorang ibu kata, kalau kamu tak boleh ikut peraturan dalam rumah ni, cari rumah lain. Seolah yang macam tu lah. Rumah ni mak yang beli, mak dengan ayah beli rumah ni, mak ayah sekian-sekian. Kalau kamu tak setuju dengan peraturan-peraturan ni, cari rumah lain lah, duduk rumah lain. Dan masa kita kecil, kita tak akan memikir nak cari rumah lain, nak duduk rumah mana, macam mana nak duduk rumah lain dan sebagainya. Kamu cari je hadis tu. Ada jumpa? Ya. Bukan redha pasal hadis tu tadi tu. Jap. Okey, betul-betul ni. Subhanallah. Ini bab redha sebab kita mula ini mukadimah, saya belum masuk tajuk kita tapi dah masuk sikit.
Subhanallah. Saya buka buku Qalbun Salim yang disusun oleh Ustaz Muhaddir Haji Joy, iaitu bab redha, sebab kita mulakan dengan zikir yang ada dalam Al-Maqsurat. Tadi saya tengok ada yang tulis, Ustazah, zikir tu ada dalam Maqsurat. Dalam Maqsurat kita diminta baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Zikir apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang mana Nabi kata barang siapa yang mengucapkannya 3 kali pagi, 3 kali petang, dia berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Jadi kalau kita fikir mudahnya nak dapat redha Allah, lepas tu Allah akan jemput masuk ke dalam syurga sebagaimana firman Allah tadi. Sebenarnya ia bukan semudah itu. Hasil daripada konsisten kita mengucapkan zikir raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah 3 kali pagi, 3 kali petang, insya-Allah implikasi ataupun kesannya adalah kita akan menjadi seseorang yang mula redha dengan segala ketetapan Allah. Kalau sebelum ni kita masih lagi beralasan macam-macam untuk tutup aurat sempurna, untuk tutup dada, alasan macam-macam. Biarlah berperingkat, janganlah paksa saya ni bila berubah, saya tak boleh drastik, nanti kan saya batal balik. Saya ni sekian-sekian latar belakang keluarga saya. Macam-macam alasan kita boleh cipta kalau kita tidak mahu. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, mudah-mudahan dengan beramal dengan zikir, kami redha bahawasanya Allah sebagai Tuhan kami, Allah pentadbir kami, Allah penetap kami. Kami redha bahawasanya Islam agama kami, cara hidup kami, cara berpakaian kami, cara makan minum, cara tidur, cara bekerja, cara berumah tangga dan sebagainya. Dan kami redha bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruhmu, Nabi kami. Dan kita redha dan kita yakin apa yang Nabi bawa adalah benar. Apa yang Nabi tegur, apa yang Nabi larang, apa yang Nabi sampaikan kepada kita semuanya benar. Maka insya-Allah dengan zikir ini membuatkan hati kita tak rebel. Hati kita tidak memberontak. Hati kita berhenti untuk berlawan dengan Allah. Siapa kita untuk berlawan dengan Allah? Bayangkanlah kalau kita berada di rumah kan tuan-puan sekalian. Masya Allah. Kita berada di rumah, kemudian kita lawan perintah mak kita. Kemudian mak kita pun rasa nak marah pada kita. Lepas tu kita pula tanya, kenapa nak marah? Ini hak saya, mak. Hak saya, hak asasi manusia. Mungkin mak akan kata, kau lupa ke? Siapa yang besarkan kau? Siapa yang mengandungkan? Siapa yang susah payah melahirkan? Sekian-sekian. Dan sampai hati kamu nak berlawan. Masya Allah. Dan kita kan ada sikap peri kemanusiaan dengan manusia. Mungkin kita takkan sampai hati menyakiti hati seorang ibu. Tetapi kerana apa kita tidak mempunyai sifat kehambaan? Yang sepatutnya lebih dahsyat lagi sifat kehambaan ini berbanding sikap kemanusiaan. Subhanallah. Belah kemanusiaan terhadap manusia, mentaati manusia, meraihkan pendapat manusia. Kita kadang-kadang dalam bab apa? Bab berniaga. Kami meraihkan pendapat. Lagi-lagi kalau itu bakal customer. Walaupun customer tu minta benda yang kita tak suka sekalipun, kita akan cuba meraihkan. Tetapi kenapa kita tak boleh meraihkan permintaan Allah? Sedangkan Allah telah meraihkan segala permintaan kita. Permintaan, hajat, angan-angan yang kita berangan daripada kecil, sekarang kita dah dapat semua. Masa kecil kita berangan apa? Berangan itu, berangan ini. Satu Allah bagi. Kenapa kita tidak boleh meraihkan permintaan Allah? Perintah Allah. Tapi kita selalu banyak meminta dengan Allah itu, ini dan sebagainya. Allahu Akbar, subhanallah. Mari saya baca sikit pengertian redha. Subhanallah. Dalam bab ini, ketahuilah redha dengan qada Allah ertinya merasa lapang dada terhadap apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah dan tidak mempersoalkan atau memprotes terhadap apa sahaja yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ini disebutkan, disyarahkan oleh Subhanallah. Ada ni nota kaki ni. Imam Al-Muhasibi 452. Imam Al-Muhasibi berkata, subhanallah. Okey, saya ulang lagi sekali. Apakah maksud redha? Kan bukan semudahnya kita akan digolong orang yang redha kemudian dipanggil masuk ke syurga. Bukan semudah itu tuan-puan sekalian. Tapi perhatikan. Kata Imam Al-Muhasibi berkata, redha ialah hati tetap tenang dengan apa yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Allah. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, redha adalah pandangan hati terhadap pilihan Allah yang kekal untuk hambanya, iaitu menjauhkan diri daripada kemarahan Allah. Sayyid berkata, redha ialah berhati lapang ketika menerima pahitnya ketetapan Allah. Okey, subhanallah. Cuba kita tengok. Hadis Qudsi. Hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini hadis Qudsi. Bila sebut hadis Qudsi ialah lafaz Nabi, hadis Nabi, tetapi ia firman Allah.
Bila kita sebut Al-Quran, kita sebut firman Allah Subhanahu Wa Taala dan ia adalah memang kalamullah. Tetapi bila sebut hadis kudusi, ia adalah kalam Rasulullah tapi ia firman Allah. Subhanallah. Baiklah, dalam hadis kudusi Allah berfirman, "Man lam yarda biqada'i wa yasbir ala bala'i, falyaltamis rabba siwaya." Subhanallah. Allah berfirman, sesiapa yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku dan tidak sabar di atas ujianku, maka carilah Tuhan selainku. Riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. Tuan-tuan puan-puan sekalian, hadis kursi adalah hadis kedudukan yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Iaitu ia merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita perhatikan betapa tegas dan terangnya ataupun nak sebut keras peringatan Allah kepada kita selaku hambanya yang sangat kecil. Kan, manusia saja ada lebih kurang hampir 7 bilion di atas muka bumi sekarang. Kalau daripada zaman Nabi Adam tak tahu berapa ratus bilion dah, tuan-puan sekalian. Lepas tu ada makhluk Allah yang lain lagi dan sebagainya. Allah sebut, Masya Allah, sesiapa malam yarda biqada'i, barang siapa yang tidak redha dengan segala ketetapan hukum hakamku, wa yasbir ala bala'i, dan tidak sabar di atas ujian cubaanku, falyaltamis rabba siwaya, maka carilah Tuhan selainku. Soalannya, Allah tidak mengaku Tuhan. Allah tidak mengaku kita hambanya. Carilah Tuhan yang lain. Allahu Akbar. Cuba bayangkan, satu hari kalaulah suami kita nak marah sangat dengan kita. Suami kita kata, kalau panggil awak macam ni, cari suami lain lah. Apa maksud suami tu cakap macam tu? Kalau tak boleh ikut apa yang saya cakap, kalau tak boleh terima, awak cari suami lain. Masa tu mungkin kita terlintas, apa maksud awak? Awak nak ceraikan saya? Dah awak tak boleh nak ikut, saya ceraikan awak, cari suami lain. Kau boleh ikut suami tu. Seolahnya begitu. Kalau tak boleh ikut cakap Umi, cari mak lain. Maksudnya seolahnya kita ni tak nak anak mengaku anak ke apa ke. Ada maksud yang sangat mendalam. Apabila Allah menyebutkan, kalau kamu tidak boleh redha dengan ketetapan peraturanku, ataupun tidak boleh redha dengan ujian dan musibah yang aku tetapkan untuk kamu, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu zikir tadi Nabi sebut, siapa yang beramal 3 kali pagi 3 kali petang, maka dia berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Kerana susulan orang yang istiqamah beramal dengan zikir tersebut, dia akan berhenti untuk rebel, iaitu berhenti untuk memberontak dengan ketetapan Allah. Bila dia dengar Allahu Akbar, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian, ketika turunnya ayat perintah hijab kepada wanita-wanita, ketika permulaan turunnya wahyu kan turunnya berperingkat, bukan yang perintah turun serentak. Turun berperingkat sebab masa itu semuanya asalnya musyrik kan, tidak ada wahyu yang diturunkan peraturan, diturunkan perintah. Setelah turunnya perintah hijab, wanita-wanita di zaman Rasulullah terus mencari kain untuk menutup kepala mereka, untuk menutup bahagian yang perlu ditutup. Ada yang mengambil kain lansir rumah, ada yang mengambil kain, apa-apa kain. Mereka tidak ada hujah untuk menolak apa pun, tak ada alasan, tak ada. Kena pakai ke ya Rasulullah? Kita tak biasa, takkanlah nak pakai macam mana? Dia orang tak ada banyak soal, dia orang tak ada banyak hujah, dia orang tak ada banyak alasan. Bila turun je perintah, mereka hanya fikir satu, bagaimana nak mentaati perintah yang baru turun ni. Cari mana-mana kain, yang susah ke, yang fakir miskin ke, apa-apa kain selimut ke, kain cadar ke, terus menutup. Allahu Akbar. Tapi hari ini setelah sempurna perintah, setelah sampai kepada kita sejelas-jelasnya tentang hukum hakam Allah, manusia mencari-cari alasan untuk tidak menerima permintaan Allah, sedangkan kita selalu protes bila Allah tidak mengikuti permintaan kita. Na'udzubillahi min zalik. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Saya nak baca satu lagi hadis kursi yang berkaitan dengan yang kita bacakan tadi. Allah berfirman, "Man lam yarda biqada'i wa qadari falyaltamis rabba ghairi." Sesiapa yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku dan takdirku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi lepas ni kita kena faham kalimah redha bukan sekadar redhalah, bukan redha ujian Allah saja. Ia termasuk dalam bab redha dengan segala peraturan yang Allah tetapkan untuk kita.
Masya Allah. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, Alhamdulillah. Itulah sedikit mukadimah daripada saya. Walaupun ia bukan sekadar mukadimah biasa, insya-Allah kita amalkan dulu. Zikir pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Jangan fikir apa yang akan berlaku pada kita, amalkan saja dulu. Siapa yang beramal maksurat, dia takkan tinggal zikir ni. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang, insya-Allah ada perubahan yang besar pada diri kita. Saya dah dapat banyak feedback wanita-wanita yang sebelum ni, Ustazah, saya nak berubah Ustazah, tak kuat. Saya kata amalkan zikir tu. Kenapa Ustazah? Tak apa, amalkan dulu. Baca maksud dia, kamu beramal lah. Lama-lama, Ustazah, lepas saya beramal tu Ustazah, saya tak tahu, tapi saya rasa macam saya tak fikir apa dah. Saya fikir saya nak tutup aurat sempurna, saya terus tukar tudung saya lebih labuh menutupi dada, saya tinggalkan pakaian ketat tu. Saya buat perubahan drastik 2 minggu Ustazah. Saya kata sebenarnya itu datangnya kekuatan daripada doa kamu. Kamu sebut apa dalam doa tu? Radina billahi rabba, aku rada segala ketetapan Allah. Wabil islami dina, aku rada Islam sebagai agama dan cara hidup. Cara hidup bermaksud cara berpakaian. Bila dah masuk kalimah itu ke dalam hati ni, subhanallah, masuk kalimah itu ke dalam hati, kamu diberi kekuatan. Allah mudahkan laluan. Dan hati kamu semakin kuat dengan zikir tersebut. Allahu Akbar. Jadi kepada wanita di luar sana yang masih berjuang untuk mengubah pakaian, untuk mengubah cara hidup, untuk mengubah apa saja, kan, nak tinggalkan maksiat, susah apa semua, zikirlah dengan hati, memahami maksud, insya-Allah ia akan memberi kesan. Subhanallah, dengan niat yang ikhlas, tidak mengharapkan apa, mengharapkan redha Allah. Mengharapkan redha Allah. Dan saya ulang lagi sekali sebab ada yang baru masuk, sekarang dah 1000 lebih, saya tak tahulah dekat FB berapa orang. 1000 lebih, tak naik. Okey, subhanallah. 1000 berapa FB? 1001 tadi nampak. Awak tak tengok? Sebenarnya bila kita buat Zoom dan bila buat OBS, memang susah nak naik dekat FB page. Sebab tu kadang-kadang saya tak suka juga pengajar yang maksudnya 14 bila banyak sangat channel, ataupun bila buat kita FB ni, dia ada satu isu bila kita guna medium yang lain. Kita guna Zoom, kita guna OBS ni, saya rasa mungkin OBS, dia susah nak naik reach. Dan sebenarnya follower tak nampak kita sedang live. Sebab itu kadang-kadang saya minta kalau boleh, walaupun penganjur sesiapa bagi saya live direct, akan naik cepat, 2,000, 3,000, 4,000. Sebab reach tak naik, sebab FB kurang support. Ini bab-bab media lah, multimedia. Sebab kita ada team media apa. Sebab FB dia nak suruh guna medium dia. Dia tak suka guna medium lain, lepas tu bawa masuk dalam FB. Dia kurang support. Jadi walaupun follower kita ramai, dia orang tak dapat notification, dia tak tahu kita live, dan reach tu susah nak naik. Jadi apa yang kita boleh buat ialah, sebab kita tahu tadi kita ada ucapan sikit apa semua, apa yang kita boleh buat ialah tolong share perkongsian kita pada malam ini. Share sebanyak mungkin, tekan butang share. Saya akan berkongsi banyak lagi perkara yang baik, insya-Allah, perkara yang penting khususnya untuk muslimat. Kan, kalaulah ada 1,400 sekarang share, maksudnya kita mungkin boleh mengajak 1,400 lagi. Alhamdulillah, subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tadi tu nanti kita ulang balik lah kan, kita ni balik. Subhanallah. Okey, Masya Allah, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih. Ustazah macam patah balik kan. Ustazah nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. Iaitu Nisa Terengganu. Saya sarankan sangat remaja-remaja boleh follow Nisa Terengganu, ataupun Nisa ni ada seluruh Malaysia. Remaja ataupun mak-mak, sarankan anak-anak join kan FB program Nisa. Okey, Nisa Terengganu. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengerusi majlis kita, iaitu Tengku Fatimah Tengku Hashim. Anak saya pun ada nama Tengku Fatimah. Yang kedua iaitu Yang Berhormat Hajah Zuraida binti Muhammad Noor yang telah memberi ucapan di peringkat awal tadi. Beliau merupakan ahli Dewan Undangan Wanita Negeri Terengganu, wanita yang sangat hebat, masya-Allah. Dia dengan kepimpinan beliau diangkat menjadi ahli Dewan Undangan Adun Wanita Negeri Terengganu.
Yang berhormat Hajah Zuraidah binti Muhammad Noh. Banyak kali dah kita jumpa, subhanallah. Yang kedua, barisan NGO yang berkolaborasi bersama dalam Terengganu Hijab Day 2021. Sekarang berlangsungnya program Terengganu Hijab Day dan hari ini adalah hari kemuncak. Dan saya dipilih, saya sangat terharu. Terima kasih banyak-banyak. Yang kolaborasinya antaranya adalah Nisa Terengganu, Hanis Terengganu, Setia Terengganu. Banyaklah. Dan saya pun Made in Terengganu. Saya juga Made in Terengganu. Ramai yang respon. Dia kata, Ustazah, saya tak dapat di FB. Saya tak tahu. Dan dia pergi kepada IG. Jadi itulah antara cabaran siapa yang buat program menggunakan medium, kena belajar banyak sangat isu-isu berkenaan dengan media yang semakin ketat, yang semakin susah. Jadi kalau boleh, kalau kita nak reach tu naik tinggi, kita kurangkan penggunaan medium lain, direct saja live dekat FB. Lepas tu dia ada cara-cara yang lain bila nak cross page. Sebab itu pihak kami bila nak buat cross page, kita boleh saja live serentak di page-page yang lain, tapi kita elakkan guna medium OBS ke StreamYard ke. Kita boleh cross page berdasarkan FB, guna FB saja. Sebab FB pun sekarang kita faham dia dah ada monetize apa semua, dia pun cari income, dia pun dah beli WhatsApp dan sebagainya. Jadi dia tak nak support lah yang tidak melibatkan dia. Macam itulah, saya cerita sikit lah. Banyak isu sebenarnya. Kita berjuang, medium kita adalah media, so kita kena belajar banyak tentang asam garam media ni. Okey, seterusnya para penonton yang sedang menyaksikan live majlis perasmian penutup Terengganu Hijab Day. Tahniah kepada Kerajaan Negeri Terengganu, usaha YB dan sebagainya dengan NGO telah menganjurkan satu program Hijab Day, dan saya tak tahu program apa, antaranya disebutkan anjuran ada wanita Terengganu, aktiviti adalah Hijab and Me, live talk with Farahli, pertandingan wifi dan video kreatif juga telah dilancarkan. Subhanallah. 1 bulan sebenarnya Hijab Day, dan saya tak tahu apa lagi program sebenarnya. Minta maaf saya kurang mengikuti. Tapi antara kami sendiri buat, kita buat Hijab Day every day. Hijab Day is every day. Tapi bagus ada kempen macam ni. Kami bila kami ada membahagikan tudung telekong secara percuma. Lepas tu bila kita jumpa ada macam remaja yang tak tutup, yang tak pakai tudung apa, kita hadiahkan, dan kita hadiahkan tudung. Kemudian kita bagi satu kad yang sangat cantik, kita bagi nasihat apa-apa. Bahkan ada yang willing masa kita bagi, dia pun kita kata, "Dek, cubalah pakai." Kan? Subhanallah, mereka pakai. Maksudnya kita bukan sekadar bagi ceramah, kadang-kadang kita bagi talk, kita buat program, kita hanya membaikkan orang yang sedia baik. Jadi macam mana kita nak pergi kepada mad'u kita, sasaran dakwah kita adalah orang yang tak pakai tudung. So memang kena pergi dekat, bagi hadiah, minta dia pakai, mungkin ambil gambar, lepas tu kita terus tunjuk, "Cantik tak kamu pakai tudung? Cantik sangat." Dan masa pakaikan dia, ramai-ramai, "Ya Allah, cantiknya." Mungkin ketika itu menyelinap masuk dalam hatinya rasa seronok, rasa macam syok dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi saya kira kaedah tersebut bukan paksa sebenarnya. Adalah satu situasi yang dia pun tak jangka, tiba-tiba dia nak dipakaikan, tetapi dia akan merasakan satu kelainan lah. Dan dalam waktu yang sama kita meraihkan, kita puji, kita cakap dia indah dan sebagainya. Masya Allah, alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi kita nak pergi kepada tajuk kita pada malam ini, iaitu berbahagialah wanita kerana hijabmu. Berbahagialah wanita kerana hijabmu. Subhanallah. Yang dibawakan oleh saya lah. Okey, Masya Allah. Sekarang kita nak pergi kepada makna hijab yang sebenar. Kita kupas dulu. Hijab kan, sebab ini Hijab Day, jadi kita kupas sikit makna hijab. Kita dah sebut hijab. Hijab, apa maksud hijab? Secara bahasa, hijab berasal daripada perkataan Arab hajaba. Hajaba. Yang membawa maksud tutup, tabir ataupun lindung. Tutup, tabir ataupun lindung. Secara istilah, makna hijab adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi. Al-hijabu kullu ma sataral matlub aw mana'a minal wusuli ilaihi. Hijab adalah segala hal yang menutupi sesuatu yang dituntut untuk ditutup atau terlarang untuk menggapainya. Subhanallah. Jadi hijab ni cara bahasa adalah apa yang ditutup dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, saya nak bacakan satu hadis Nabi yang berkaitan dengan hijab ni kan.
Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Okey. Antara start perintah hijab adalah daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca. Anna Asma'a binta Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha siyabun. Ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa 'alaiha siyabun riqaqun fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Asma' innal mar'ah idza balagat al-mahidha lam tasluh an yura minha illa hadha wa hadha wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud. Masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Asma binti Abu Bakar. Okey, ini Aisyah bercerita, sesungguhnya Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengenakan pakaian yang nipis. Lalu baginda bersabda, wahai Asma, sesungguhnya Rasulullah SAW lalu berpaling daripadanya. Lalu baginda bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seseorang wanita jika telah baligh, dia tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Baginda menunjukkan wajah dan kedua tapak tangannya. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini adalah daripada Sayyidina Aisyah menceritakan tentang apa yang berlaku kepada kakaknya Asma. Saya nama Asma binti Harun. Ni kisah Asma binti Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Asma juga adalah kakak kepada isteri Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Asma juga adalah isteri kepada sahabat Nabi yang bernama Zubair. Asma juga adalah ibu kepada sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Zubair. Subhanallah. Dan ia adalah anak kepada bapa mertua Nabi dan juga sahabat karib Nabi, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi bayangkan ya, Asma bin Abu Bakar ni keliling dia semua ada kaitan dengan Nabi. Dia adalah sahabat Nabi, ayah dia sahabat Nabi, suami dia sahabat Nabi, anaknya sahabat Nabi dan adiknya adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi ketika ini adalah peringkat perintah awal hijab. Dan ketika Asma mungkin melintasi Nabi ataupun ada urusan dengan Nabi, kemudian ketika itu Asma memakai pakaian yang agak nipis, lalu Rasulullah memalingkan wajahnya, kemudian Rasulullah bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh, dia tidak boleh terlihat daripada dirinya kecuali ini dan ini. Dan Nabi menunjukkan isyarat muka dan dua tapak tangan. Maksudnya yang boleh dinampakkan adalah tapak tangan belakang, tapak tangan depan. Dua ni boleh. Dan Nabi hanya tunjukkan, kecuali yang boleh kamu tunjukkan adalah muka dan dua tapak tangan. Yang lain itu wajib ditutup termasuklah kaki. Memang di sana ada perbahasan tentang kaki ni. Kan? Bagaimana aurat kaki bagi orang tua, itu dah ada. Bagi orang tua renta, itu dah ada keringanan. Orang tua renta yang tidak ada lagi perasaan orang melihatnya, tidak ada lagi kegairahan, kalau ni tak ada keinginan, dah tua sangat, maka aurat bahagian kaki tu dah jadi ringan bagi mereka. Begitu juga kadang orang tua renta ni kan terselah, nampak lengan sikit, itu pun dah jadi keringanan bagi mereka. Tapi umur tua renta ni berapa? Mungkin 80 tahun ke atas lah. Kan 60 lebih hari ni mengancam lagi. Artis-artis kita umur 60 lebih macam 30 lebih kan. Ada tu umur 50 lebih macam 20 lebih. Kan orang tak kira artis hari ni, semua orang nampak macam muda belaka kan. Subhanallah. Jadi tua renta 50 lebih boleh dah ke buat? Mungkin dah tak boleh zaman sekarang. 60 lebih pun masih bergaya. Kalau berjalan daripada belakang, ingat anak dara, tengok depan barulah tahu nenek dara. Kan? Bergaya jalan apa semua. Maksud saya ialah dalam bab aurat ini, kalau berdasarkan hadis ini, aurat kita ada seluruh tubuh. Tutup tu macam mana terpulang lah, asalkan tak nampak lekuk-lekuk badan. Pakailah tudung macam mana, pakailah baju macam mana, pakailah gaya macam mana pun, yang penting tidak nampak lekuk-lekuk badan, tidak jarang, tidak tidak menampakkan yang wajib ditutup, kan, tidak jarak, tidak melekat, tidak ketat, tidak sendat, dan tidak melampaui adat kebiasaan kita. Bukanlah pakai pelik-pelik sampai menarik perhatian, orang tengok sampai langgar tiang, sampai aksiden lah kan. Na'udzubillah min zalik.
jika kita berpakaian dalam keadaan tabarruj. Tabarruj ini menarik perhatian. Nanti kita kupas sikitlah bab tabarruj. Tuan-puan muslimin muslimat sekalian. Okey, ada yang gelak saya sebut nenek dara. Sebenarnya kan kadang-kadang saya berjalan pun, saya tengok, saya berjalan belakang, saya kata, siapa ni bergaya. Bila kita lintas ingat orang muda, nenek orang rupanya. Maksud saya ialah hari ini umur 50 lebih, 60 lebih tu kan dengan macam-macam kaedah. Orang boleh nampak muda 20 tahun, muda 30 tahun, sehat, tubuh badan, macam-macam suplemen dan sebagainya. Okey, subhanallah. Bayangkan daripada hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW. Ada yang sedang SPM, Masya Allah. Makasih dek, kamu datang juga ya walaupun tengah duduk sibuk SPM ni. Masya Allah, terbaik. Cantik tak ni tudung saya ni? Cantik kan? Promote ni. Ni tudung warna olive ni. Jarang nampak warna tudung ni kan? Subhanallah. Ini tudung baik Ustazah Asma ya. Maaf ya, kerjaan ni Terengganu, promote kejap. Asma Harun. Kain ni adalah kain apa? Moskrip high quality, yang kualiti terbaik. Yang dulu mungkin lain sikit kualiti tudung Ustazah Asma, tapi sekarang memang tak berbulu dan sedang betul. Tengok saya bergerak-bergerak macam mana duduk letak. Saya tak ada pakai jarum, tak ada apa. Menyelit sikit ya. Masya Allah. Nanti kita ujung nanti ada beberapa berita gembira juga. Sebagaimana kerajaan di Terengganu pun ada berita gembira. Saya pun ada berita gembira juga nak kongsi. Okey, saya sebenarnya nak pergi pada hadis Nabi yang kita bicarakan tadi. Bayangkan Nabi memalingkan wajah. Memalingkan wajah daripada Asma sebab Asma pakai nipis. Bayangkan hari ini kalau Rasulullah SAW melihat keadaan umatnya, maka mungkin Rasulullah tidak ada tempat untuk dipandang. Sebab kanan, kiri, depan, belakang, wanita tidak menutup aurat dengan sempurna. Subhanallah. Jadi kita ingat beginilah, kalau kita pakai tidak menutup aurat sempurna sebagaimana Nabi sebut, maka Rasulullah akan memalingkan wajah daripada kita. Allahu Akbar. Tidak ada mudarat ataupun musibah yang lebih berat apabila Rasulullah berpaling daripada kita, dan kita sangat mengharapkan syafaat Rasulullah SAW. Dan hadis ini jelas diceritakan bila Nabi melihat Asma memakai pakaian nipis, lalu Nabi berpaling daripadanya, lalu Nabi bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah balik wajib menutup seluruh tubuhnya, tidak menampakkan tubuhnya melainkan muka, dua tapak tangan dan dan wajahnya. Jadi muka ni bukan dalam bab aurat. Cuma muka ni siapa yang pakai niqab, alhamdulillah, pakai furdah dan sebagainya, ia adalah dalam bab bukan tabarruj, dalam bab niqab ni masuk dalam bab ialah tabarruj. Maksud saya ialah kalau wajahnya terlalu menarik perhatian, terlalu indah dan sebagainya. Dan kalau tak menarik perhatian sangat pun, biasa-biasa tapi nak pakai pun silakan. Tapi bukan kita mengatakan bahawa muka itu aurat, tidak. Bahkan dalam mazhab Syafi'i yang meletakkan bahawa kewajiban hijab itu bukan atas dasar dikatakan wajah wanita itu aurat, tapi atas perbincangan wajah wanita itu menarik perhatian. Jadi kalau bila kita tak pakai niqab pun bukanlah dikatakan dosa. Dan kalau ada orang tanya saya, Ustazah, mana lebih baik? Wanita yang pakai niqab ke wanita tak pakai niqab? Orang tanya saya, mana lebih baik Ustazah, mana lebih afdal? Saya kata yang paling afdal adalah wanita yang tidak menarik perhatian. Sebab ramai juga di luar sana pakai niqab tapi menarik perhatian. Pakai niqab tapi digayakan melampau. Pakaiannya melampau menarik perhatian. Tudungnya juga berpenampilan yang berlebihan. Mata juga dihias begitu indah dan sebagainya. Dan lenggok-lenggok dia berjalan sehingga kan walaupun dia pakai niqab, lelaki memandang beberapa kali. Jadi yang terbaik, yang paling afdal adalah pakaian yang tidak menarik perhatian, dan apabila orang memandang, ia tidak tertarik untuk melakukan maksiat ataupun menggairahkan menaik hawa nafsu dan sebagainya. Saya mohon maaf, ini bukanlah saya nak merendahkan kedudukan orang yang berniqab, tetapi saya melihat hari ini kadang-kadang niqab menjadi satu trend, yang mana ada remaja pakai seluar ketat, baju pun ketat, tiba-tiba pakai niqab. Tujuan apa tu? Sedangkan dia telah menjadikan fitnah pakaian dia sendiri yang ketat, yang singkat dan sebagainya. Tapi dia pakai niqab, tujuan nak tutup apa sebenarnya? Adakah sekadar tutup muka ataupun tutup diri? Apa yang kita pakai, subhanallah, bertujuan untuk melindungi diri kita, untuk dikenali sebagai mukminah, orang yang beriman, wanita yang beriman, muslimah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kalau orang tanya, Ustazah, mana lebih afdal? Sebab ada yang pertikaikan, Ustazah, orang tu dah pakai niqab, dia kata, Ustazah bila nak pakai?
Ustazah bila nak berubah jadi lebih baik? Orang tanya macam tu kan. Saya kata kenapa? Masya Allah. Sebab kadang-kadang orang tak faham. Dia ingat ia adalah dalam bab aurat. Ia adalah dalam bab menarik perhatian, kecantikan dan sebagainya. Subhanallah. Jadi sekiranya budaya, kebiasaan kita di Malaysia ini tak adalah sampai, maksudnya kebiasaan kita adalah tidak bernikab, tapi bagi orang yang bernikab, orang yang berfudah, subhanallah, anda telah mengorbankan keinginan-keinginan yang ada di dalam hati wanita. Subhanallah, itu satu pakaian kemuliaan. Itu pakaian isteri Nabi, itu pakaian wanita-wanita yang solehah. Jadi kalau orang tanya, Ustazah, jadi saya nak berubah pakai niqab macam mana? Saya kata, ya Allah, bagus sangat, Masya Allah, terbaik. Waktu yang sama, ia juga kamu perlu sebab bila perempuan pakai niqab ni automatik, dia perlu menjaga banyak perkara kan, sebab orang menilai, orang kata pakai niqab ni baik, bagus. Jadi alhamdulillah pakaian itu akan menjaga dirinya. Masya Allah, subhanallah. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan yang dimati Allah sekalian, daripada hadis Nabi tadi kita dapat tahu, kita dapat belajar apa tentang janganlah kita menyebabkan Rasulullah berpaling wajah daripada kita sebab pakaian kita. Sebagaimana Rasulullah berpaling wajah daripada Asma binti Abu Bakar ketika itu baru saja turun perintah hijab, belum lagi sempurna, belum jelas. Jadi peristiwa itu untuk menjelaskan, lalu Asma pun terus menukar pakaiannya, tidak lagi memakai pakaian yang sama. Jadi pasal tentang kaki, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tentang kaki memang ada di sana perbincangan ulama tentang aurat tidak aurat, tetapi jumhur pendapat yang paling kuat adalah kaki wanita adalah aurat. Sebab aurat wanita juga dikatakan seperti mana solat kan, kalau nampak kaki tak sah solat, begitu juga aurat wanita di luar solat. Masya Allah. Kita bayangkan macam ni lah, senang tuan-puan sekalian. Aurat yang sempurna tu apa? Yang mana pakaian kita keluar terus boleh buat solat, kita tutup aurat lah tu kan. Saya pun selalu solat pakai macam ni je ni kan. Ini pun jubah Ustazah Asma. Tunjuk tu jubah Ustazah Asma ni, Masya Allah, kita terus sambung ni, ada handsock. Jubah Ustazah Asma ni kita terus sambung handsock. Nampak tak? Dia punya jahit tu dia terus ada handsock. Jadi siapa yang ni dia terus tak payah handsock lain. Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, saya nak cerita satu lagi kisah. Masya Allah. Bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidatina Maimunah berhijab walaupun di hadapan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Masya Allah. Okey, kita tengok. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi melalui hadis Az-Zuhri dari Nabahan Maula Ummu Salamah yang menceritakan kepadanya bahawa Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bercerita kepadanya, pada suatu hari beliau dan Maimunah berada di hadapan Rasulullah. Pada suatu hari beliau, siapa? Ummu Salamah, dan seorang lagi iaitu Maimunah berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah melanjutkan kisahnya. Kedua-duanya adalah isteri Nabi. Kan kita sebut Sayyidatina Maimunah dan Sayyidatina Ummu Salamah. Keduanya adalah ummahatul mu'minat. Ummahatul mu'minin. Ibu kepada orang-orang yang beriman. Ibu kita lah tu, Masya Allah. Siapa? Sayyidatina Ummu Salamah dan Sayyidatina Maimunah. Bahawa suatu hari beliau dan Maimunah berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah melanjutkan kisahnya. Ketika kami dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum, iaitu seorang sahabat Nabi yang matanya buta. Ibnu Ummi Maktum masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar berhijab. Maka Rasulullah bersabda, "Ihtajiba minhu." Berhijablah kamu berdua daripadanya. Nabi perintahkan keduanya memakai hijab sempurna, suruh tutup dengan sempurna. Masya Allah. Nabi kata, berhijablah kamu berdua daripadanya. Daripada siapa? Seorang lelaki yang buta yang tidak nampak apa-apa. Kan? Sahabat Nabi datang, masa tu adanya dua isteri Nabi ni tidak menutup aurat dengan sempurna, Ummu Salamah dan juga Maimunah. Kemudian Rasulullah perintahkan pakai hijab sempurna. Maka saya Ummu Salamah cerita, maka saya bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia buta dan tidak dapat melihat kami dan tidak pula mengetahui kami?" Masya Allah.
Betul juga hujah Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, bukankah dia buta? Dia pun tak nampak kami. Dia pun tak tahu kami ada di sini, ya Rasulullah. Sebab maksudnya, memang saya baca kisah ni, sebelum ni mana selalu baca. Maksudnya bila sahabat Nabi ni datang, sahabat Nabi tak tahu siapa ada bersama dengan Nabi. Jadi Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, bukankah dia buta? Dan dia pun tak tahu kami ada di sini, dan dia pun tak boleh nampak kami. Lalu apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aw amyawani antuma alastuma tubsirani? Masya-Allah, Nabi jawab. Apakah kamu berdua juga buta? Bukankah kamu berdua dapat melihatnya? Ini hadis yang sahih tuan-puan sekalian. Nabi jawab, adakah kamu berdua juga buta? Kamu tak boleh tengok dia ke? Kamu tak nampak dia? Masya-Allah, subhanallah. Nabi menjaga bab aurat ni walaupun di hadapan orang yang buta yang tak tahu pun dia ada di sini apa. Nabi tetap menanam perasaan supaya menjaga diri. Bahkan Nabi cakap dekat isteri Nabi tu, kamu buta ke? Kamu kan boleh nampak dia, maka tutuplah aurat kamu. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini sangat hebat tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak bercerita sikit kisah pengalaman saya. Masya Allah, pengalaman saya. Ini bukanlah nak cerita yelah saya pun bimbang juga kan, saya bercerita rasa bagus pula kan. Tetapi saya nak ceritalah kisah benar pengalaman saya berhijab di negara bukan Islam. Saya pernah berada di memang selalu dah saya sebut dan ceramah kan, takut orang pun jemu pula kan saya sebut. Tapi saya nak cerita jugalah. Ketika saya berada di Australia, kami duduk lebih kurang beberapa tahun di Brisbane, Australia, Queensland, Masya Allah. Kalau pergi Sydney dah lebih kurang dari Malaysia 6 jam tak siap saya. Kalau nak pergi Melbourne, Sydney paling dekat kan, Melbourne 5 jam, 6 jam, Sydney kot paling dekat. Sebenarnya Australia tak jauh sangat dengan kita kan, sebabnya dia sebelah Indonesia je. Kan, dia jiran-jiran Indonesia. Tapi Brisbane, Queensland ni, dia memang atas. Antara kawasan yang jauh, paling jauh. Jadi perjalanan lebih kurang 10 jam. Beza dengan tempat-tempat yang lain. Jadi pengalaman saya duduk di sana, saya tak ubah, saya pakai tudung bulat yang sama. Saya pakai tudung bulat sama ni lah, dan saya pakai jubah. Kadang-kadang saya pakai baju kurung macam tu lah. Lepas tu kita kan hidup di sana, jiran-jiran semuanya mak saleh, Australian. Sama jugalah dengan kawan-kawan, parent kepada anak kita dalam kelas, anak kita masuk sekolah, semua mak saleh. Jadi kita berkawanlah dengan mak saleh tu. Tapi kan mereka ni, Masya Allah, sangat meraihkan Muslim. Sangat meraihkan Muslim, tuan-puan sayang, sangat meraihkan Muslim. Kalau mereka ajak kami, keluarga Muslim pergi ada program makan-makan di rumah mereka kan, mereka dah siapkan makanan halal for Muslim. Dia orang siap cakap, ini yang kamu tak boleh makan, ini tak ada halal, ini ada halal. Okey, saya tahu ini kamu tak boleh makan, ini. Okey, air ni halal. Dia memang raikan, kita tak ada minta request, kita cuma fikir pergi nanti kita ni jelas sebab dia dah jemput, sebab anak kita kawan. Tapi subhanallah, Masya Allah, di universiti sendiri kan, sebab sana musim sejuk, kalau sejuk sampai negatif macam dalam peti ais kan. Jadi di universiti, bila saya pergi universiti, saya selalu pergi universiti sebab saya pun mengajar kat sana. Bila kuliah agama dijemput oleh pelajar. Jadi contoh di pantry, di tempat belajar, di tempat pengajian, kita akan jumpa banyak microwave. Mengata-kata microwave. Duduk di tempat belajar, di kawasan-kawasan lah, microwave tu ada saja. Jalan-jalan sikit nampak ada microwave. Bila saya tanya kenapa ada microwave ni, mereka menyediakan kemudahan untuk student bila musim sejuk, masakan makanan macam dalam peti ais. Jadi mereka perlu panaskan untuk makan. Jadi microwave tu sendiri, walaupun ada berapa microwave, mesti ada microwave for Muslim. Mesti ada. Ada for Muslim only. Sebab apa? Microwave tu tidak boleh dipanaskan makanan mereka. Sebab makanan mereka ada pork, ada babi, ada khinzir kan. Jadi ada microwave khas yang universiti sediakan banyak tempat for Muslim only. Maksudnya saya nak cerita bagaimana mereka ni sangat menghormati kan perbezaan cara hidup. Okey, saya selalu ditanya dengan hijab yang saya pakai. Dan mereka tanya bukan dalam keadaan merendah ataupun menghina. Dia kata, you pakai tak panas ke? Bukan cakap Melayu lah, orang putih lah kan.
Masa tu saya boleh pandai cakap orang putih, hebat, berabuk orang kata. Sebab apa? Langgar semualah, grammar tu tak ada masalah. Sebab memang dia orang gelap macam kita lah dengan Mak Saleh cakap Melayu. Mak Saleh cakap Melayu pun dia habis tunggal langgang kan. Tapi kita okey. Jadi saya pun macam tu lah, macam hebat lah langgar grammar apa semua asal dia orang faham. Saya faham lah dia orang tanya. Bahkan kadang-kadang ni bayar kaunter kan. Kita bayar beli barang. Sempat tu jurujual tanya, why you pakai hijab? Kenapa ya? Sempat pula nanya sambil-sambil bayar tu. Masya Allah. Kadang-kadang saya jawab, kita tak boleh nak jawab dengan dalil. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh? Mereka tu non-Muslim. Mana mereka faham tentang hijab? Subhanallah. Lalu saya jelaskan dalam bentuk logik akal. Bila dia tanya, kamu panas tak? Takkanlah saya jawab tak panas. Masa tu musim panas, berpeluh. Takkan nak jawab, tak panas. Tak. Memang panas. Dia pun nampak kita berpeluh, musim panas pula tu. Kan, musim panas sana 40 darjah Celsius ke atas. Jadi saya kata, ya panas. Habis tu kenapa kamu pakai? Dia pula musim panas, tuan-puan sekalian, semua buka. Dia boleh bersidai depan rumah tu pakai, saya nak sebut pun malu. Kan pakai atas sikit, pakai bawah sikit. Macam dia nak pergi mandi tu. Dia boleh siram pokok depan rumah pakai benda dua makhluk tu je. Dia boleh selamba. Mak Saleh ni kadang pelik kan. Dia orang ni terlalu bebas. Kita duduk kat supermarket, pergi supermarket ni musim panas katakan, dia bolehlah pergi pakai seluar, pakai baju, pakai kain tuala je. Lepas dia mandi, dia pun pergi supermarket. Ini bukan kedai kecil, supermarket ni. Dia bolehlah pakai kain tuala je, berkemban, dia pergi ni. Dan selamba je, musim panas semua buka lah. Kita pula pakai tutup penuh macam ni kan, dengan stokin dengan apa. Bila dia tanya kamu tak panas ke? Takkanlah kita nak jawab tak panas. Saya kata panas. Habis tu kenapa kamu pakai juga? Lepas tu saya kata macam ni. Saya tanya dia, saya soalan balik. Saya tanya, kamu ada anak kan? Ya, saya ada anak. Kamu bersalin anak sakit tak? Sakit. Kenapa tak sakit? Memang sakit. Habis tu kenapa kamu bersalin juga kalau dah tahu sakit? Yelah, sebab kita nak anak, kita sayang anak, kita suka anak. Lepas tu jaga anak susah tak? Susah. Kadang tak tidur malam. Anak saya nak itu nak ini. Habis tu kenapa kamu buat juga? Sebab sayang. Because of love. Because of love. Sebab sayang. Saya pun kata, that's why, because of love. Because I fall in love with my prophet. Kan, fall in love to our God, Allah. Saya jatuh cinta kepada Nabi saya, Rasulullah. Saya jatuh cinta kepada Allah. Saya bila dah jatuh cinta, saya sanggup berkorban apa saja. Dan bila Nabi saya dan Tuhan saya minta saya pakai macam ni, walaupun panas, tetapi saya bahagia. Sama macam kamu, sebab kamu sayang pada anak, walaupun tak tidur malam, walaupun sakit bersalin, tapi kamu sanggup sebab sayang. Jadi, saya pakai bukan terpaksa. Saya pakai kerana saya menunjukkan rasa cinta saya kepada agama saya. Dan rasa cinta saya kepada Nabi saya. Dan kepada Allah, kepada Tuhan saya. Because of love. Jadi dia kata, wow, because of love. You sanggup pakai macam ni? Yes, because of love. Dia pun kata, yes, betul lah. Lepas tu dia kata, besarnya sayang awak pada agama awak, pada Tuhan awak, pada Nabi awak. Ya, sangat besar. Saya sanggup buat apa saja untuk membuktikan cinta saya. Lepas tu kan saya tanya dia balik. You kan bila nak keluar musim panas ni, kamu kena sapu ni semua lotion, right? Dia kata yes, kena sapu semua lotion. Saya pernah tengok anak-anak mereka kan bila nak keluar daripada rumah, ni lotion, nak cari lotion, ni contohlah kan, lotion tu dia ni sapu habis ni kat muka, kat sini. Sebab sana kanser kulit sangat tinggi. Sebab apa tuan-puan sekalian? Dia punya awan sangat nipis. Sebab itu sangat terik. Bila musim panas, dia sapu semua. Saya kata, saya pula perlu sapu pada tangan dan muka saja untuk jaga protection pada matahari yang terik ni. Ni, saya sapu ni. Yang lain semua dah cover. Dia kata, yalah, senanglah ya kamu ya. Tak perlu chemical apa semua. Ya, tangan dengan muka saja. Kadang pun tak pakai. Lepas tu saya tanya kamu pula, musim sejuk kamu pakai macam mana? Musim sejuk saya pakai macam awak. Dia bagi tahu saya lah. Ya, sebab apa? Sebab sejuk. Bila musim sejuk, kamu akan tutup semua. Musim sejuk, tuan-puan sekalian, nampak muka je. Semua ni pakai sarung tangan, semua sarung kaki.
Saya kata pakaian saya sesuai untuk semua musim. Musim panas, protect daripada matahari. Musim sejuk, protect daripada sejuk. Kami hanya tambah baju saja. Yang lain tu memang dah tutup siap sedia. Musim bunga pun sesuai, musim luruh pun sesuai. Lepas tu dia kata, yelah, pakaian you ni melengkapi semua musim. Sebab tuan-puan kena tahu, mereka setiap musim kena tukar baju. Kalau kami sana suka sangat cari baju kanak-kanak, dia orang akan jual. Musim ni baju ni, musim ni bertukar musim. Kata kami, baju kami sesuai untuk semua musim. Saya nak cerita satu kisah. Ini kisah benar berlaku pada saya masa di Brisbane juga. Masa tu Islamofobia sangat sedang meningkat. Berlaku saya duduk dalam 2013, 2014, 2015. 2013, 2014, 2015 kami balik. Masa tu berlaku peristiwa bom bunuh, bom diri sendiri, meletup diri sendiri semua tu. Lepas tu jadi masa tu dipesan kepada kita wanita-wanita Muslim, kalau lelaki dia orang tak buat sangat. Sebab banyak wanita Muslim dibaling dengan botol, dijekah. Maksudnya kebencian kepada Islam Muslim itu pergi merebak ke seluruh dunia ketika tu. Masa tu kami takut nak keluar dari rumah, dipesan. Dan tapi saya selepas macam dah reda sikit, saya keluar dengan suami, dengan anak-anak. Pergilah supermarket. Kan, sebab ada nak cari barang. Lepas tu bila suami anak-anak duduk di satu tempat kedai, saya lupa masa tu dah dipesan Islamofobia, berhati-hati perempuan Islam jangan berjalan seorang diri. Jangan berjalan seorang diri, bahaya. Sebab ada yang dicederakan, ada yang macam-macam lah. Lepas tu, subhanallah, saya lupa, saya bagi tahu suami, bang sekejap, saya nak pergi kedai tu sekejap. Saya pun mula jalan seorang diri, tiba-tiba saya masing-masing tengok saya macam penjenayah. Makan mak saya tu tengok macam ni. Sebab bayangkan ya, saya pakai tudung bulat. Lepas tu saya ada pakai handbag. Jadi masa tu apa yang situasinya adalah yang kes-kes orang pakai bom dan letupkan diri sendiri, lepas tu ramai yang mati. Itulah jadi dia orang fobia tengok bila wanita pakai tudung ni, dia bimbang ada bom dalam tudung tu. Bimbang ada bom ke dalam tudung. Jadi masa tu saya ni kan, bila saya dah jalan, lepas tu masing-masing tengok macam ni. Tengok. Saya rasa tak pijak bumi. Saya rasa macam ketakutan. Apa yang saya mampu buat masa tu ialah saya selawat. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Saya bimbang ada apa-apa dia orang akan buat pada saya. Sebab masa tu saya dah jauh daripada suami saya. Ya Allah, lupalah pula tak boleh jalan seorang-seorang. Dah rasa ketakutan, seram sejuk sebab masing-masing tengok macam ni. Saya tak salahkan mereka. Sebab itu peristiwa yang dicetuskan oleh orang yang memberi fitnah kepada agama Islam. Tiba-tiba ada seorang wanita dah berusia, saya rasa umur dia 50 lebih. Dia datang berjalan di tepi saya. Dan dia datang, mungkin dia nampak orang sedang pandang saya dengan pandangan yang benci, marah, mungkin pandangan yang pelik. Dia datang berjalan betul-betul dengan saya, dia mengiringi saya dan dia bercakap dengan saya sangat mesra, seolah-olahnya saya kawan dia. Dan bila dia bercakap, dia borak gini, saya hilang rasa takut. Kemudian apa yang saya rasa masa tu, masing-masing dah tak tengok saya pelik. Dia orang nampak seolahnya itu kawan saya. Kawan saya, dan dia pakai skirt bawah lutut, free hair, maksudnya Mak Saleh lah. Lepas tu apa yang dia cakap pada saya, dia kata, I like your dress. Saya suka pakaian awak. Saya ingat makcik aunty tu kan cakap, I really like your dress. Saya sangat suka pakaian awak. Your dress very nice. Pakaian awak sangat cantik, sangat indah, sedap mata memandang. Saya suka pakaian awak ni. Maksudnya dia puji-puji awak pakai. Jadi bila dia cakap, dia borak, automatik saya lupa dan orang tak memandang saya dengan pandangan yang pelik. Dan saya anggap itu adalah satu pertolongan daripada Allah. Kita yang menjaga hijab kita di keadaan suasana di negara bukan Islam, dan suasana begitu bukannya kita tiba-tiba nak singkatkan tudung ke, tiba-tiba kita nak buka hijab ke sebab takut suasana Islamofobia supaya orang tak nampak kita Muslim. Tidak. Subhanallah. Tapi Allah lah yang sebenar-benarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah lah, cukuplah Allah bagi kita. Allah lah sebaik-baik pelindung. Allah lah sebaik-baik yang memberi nikmat.
Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, anak saya banyak kali kawan-kawan dia suruh buka tudung sebab mereka kata, kamu pakai tudung sebagai botak kan, sebab tak ada rambut. Anak saya baru darjah 1, kan darjah 2, tapi dah pakai tudung dan kelas tu dia seorang tudung. Jadi selalu anak-anak Mak Saleh ni kata, kamu botak sebab tu kamu tutup, ataupun kamu ada rambut yang sangat buruk, sebab tu kamu tutup. Jadi itu rupanya kefahaman mereka. Jadi bila anak saya mengadu, Umi, dia orang kata Atikah botak, mesti Atikah ni baru darjah 1, darjah 2, Atikah botak sekian-sekian. Saya kata macam ni, esok ajak yang perempuan-perempuan saja pergi satu tempat, jangan ada yang lelaki, kan kawan-kawan perempuan, Atikah buka, Atikah tunjuk rambut Atikah. Boleh ke Umi? Boleh. Atikah bukan balik lagi, Atikah tunjuk. Lepas tu bila Atikah tunjuk, dia orang kata, awak ada rambut awak cantik, habis tu kenapa awak tutup? Lepas tu Atikah jawab, saya ajak Atikah jawab, kami orang Islam, kalau yang cantik kena sembunyikan, kena jaga, sebab hanya orang yang istimewa saja boleh tengok. Dan hari ini awak ini orang-orang yang istimewa, awak boleh tengok rambut saya. Subhanallah, dia kata, wow, bagusnya, rupanya rambut awak cantik. Yelah, sebab rambut saya tak kena matahari, tak kena ni, jadi rambut saya cantik. Masya Allah, Allahu Akbar. Maksudnya bukanlah kita suruh anak kita pertahankan ni, dah dia kecil lagi, boleh je dia tunjuk rambut dia. Kawan dia lepas tu tak ada ejek. Kalau ada yang ejek lagi, saya dah tengok rambut dia cantik. Macam tu lah kan kawan Mak Saleh kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan puan yang dimati Allah sekalian, saya pernah dengar satu kisah seorang wanita di negara yang bukan Islam juga, bagaimana dia mempertahankan hijab. Dan cerita tu panjang sikit, tak sempatlah saya nak kupas cerita tu. Cuma bagaimana ketika dia nak diganggu oleh orang-orang yang macam nak berniat jahat untuk merogolnya. Lalu ketika orang tu dah mendekati dia pakai hijab di jalan tengah malam, di jalan, kemudian subhanallah, bila dia dah melalui satu lorong, dia on the way balik kerja, lepas tu dia nampak ada lelaki-lelaki yang berniat jahat dan sebagainya. Pernah dengar kan cerita ni? Tuan-puan pernah dengar tak cerita ni? Syirah pernah dengar? Pernah kan? Okey, yang mana? Saya cerita jugalah ya. Kisah seorang wanita yang memakai hijab, tuan-puan sekalian. Dia ni nak balik kerja waktu malam, ditakdirkan Allah, dia balik lewat masa tu. Dia tak ada laluan lain, melainkan dia lalu satu lorong. Kemudian lorong tersebut, tuan-puan sekalian, saya tahu masa ni dah terlebih, nanti saya berhenti kan, sebab ada pengumuman lain pula. Leka pula Ustazah ni cakap pasal hijab ni kan. Okey, cerita ni cerita yang sangat bagus lah, saya nak cerita juga, biarlah lebih masa pun. Okey, lepas tu dia balik kerja, cerita dia Amerika ke UK ke USA ke tak tahulah kat mana. Tapi saya dengar daripada seorang alim ulama di negara tersebut, cerita melalui bahasa cerita Mak Saleh, bahasa Inggeris lah. Lepas tu ada terjemahan. Kemudian wanita ni bila nampak, dia pun berdoa dengan Allah, mohon perlindungan. Bila dia lalu tu, yang lelaki-lelaki yang nampak macam dengan muka bengis, dengan pakai tu, tiba-tiba macam ketakutan. Tengok dia macam ketakutan, dan dia boleh balik dengan selamat. Esok keluarlah satu berita yang mengatakan ada wanita yang diperkosa. Wanita itu diperkosa di lorong yang dia lalu pada malam tadi, dan waktu diperkosa pun waktu yang sama, dan diminta kepada sesiapa yang boleh menjadi saksi ataupun siapa yang ada apa-apa informasi, pergi ke balai polis terdekat, macam itulah kan. Akhirnya dia pergi ke balai polis tersebut. Lepas tu dia ceritalah dia pun lalu, dan selang berapa masa saja dia kata selepas dia lalu, wanita yang diperkosa tu, maksudnya yang diperkosa tu hanya selang berapa masa, tak lama dengan dia, dan mungkin dia boleh membantu siasatan. Lalu bila tangkap, dia pun dihadapkan dengan beberapa orang yang dah ditangkap. Lalu dia perlu membuat penyaksian. Lepas tu dia pun nampak lah mana-mana muka yang dia nampak malam tadi. Ada beberapa orang lelaki yang dia nampak malam tadi. Lalu dia buat penyaksian, yang ni dia nampak kat lorong tersebut, yang ni. Kemudian setelah tu dia rasa nak pergi tanya. Kan bila dia berjumpa, dia tanya, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa kepada saya pada malam tadi, sedangkan saya seorang diri? Mereka tu, yang lelaki yang melakukan jenayah tu berkata, sesungguhnya kami bukan lihat kamu seorang, bahkan bersama dengan kamu ada dua lelaki yang sangat tegap.
Masa cakap tu, dia ni longgar lutut dia. Sedangkan di jalan seorang. Dan Allahu Akbar, mudah-mudahan kerana dia seorang wanita yang menjaga hijabnya di negara yang bukan Islam. Masya Allah, mungkin ketika itu Allah mengutuskan malaikat untuk menyerupai lelaki tapi tak boleh nampak. Tapi lelaki yang berdiri tu nampak. Akhirnya mereka tu patutlah kelihatan ketakutan. Kerana bersama dengan wanita itu, ibarat ada dua orang penjaga yang badan tegap lelaki. Sedangkan wanita itu kata, aku hanya berjalan seorang diri. Masya Allah, itu satu cerita yang ringkas. Sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, sebagai peringatan yang terakhir, Masya Allah, sempena hijab day ni, Nabi SAW bersabda, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sinfani min ahli nari lam arahuma qawmun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilati la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Ini satu peringatan yang sangat tegas untuk kita para wanita sekalian. Kalaulah syurga tidak kuat untuk menjadi satu tarikan untuk kita tutup aurat, saya ulang lagi sekali, sekiranya syurga itu tidak cukup kuat untuk menjadi satu tarikan kita tutup aurat, yang mana kita bayangkan kalau tutup aurat syurga, tutup aurat syurga. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, sebelum saya baca hadis ini, saya nak bacakan satu hadis yang mana Ummu Salamah bertanya, Ya Rasulullah, kamu selalu bercerita tentang bidadari syurga. Selalu cerita bercakap tentang, maksudnya banyak hadis Nabi cerita tentang bidadari syurga sekian-sekian. Firman Allah juga menceritakan tentang bidadari syurga. Lalu Ummu Salamah bertanya, Ya Rasulullah, manakah lebih utama, wanita dunia ataupun bidadari syurga? Kemudian Rasulullah menjawab, yang paling utama, yang lebih utama adalah wanita dunia, wanita yang salihah. Allahu Akbar. Lalu bila dikupas tentang jawapan Rasulullah SAW ini, wanita yang salihah di dunia akan diangkat menjadi ketua bidadari di syurga. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bidadari ni kalau lalu, subhanallah, bidadari ni betapa indahnya ciptaan bidadari, memang tak boleh gambar dengan fikiran kita. Walaupun kita gambarkan wajah bercahaya, berkilat, muka dia licin macam sekian-sekian, putih melepak, pasu sekian-sekian. Bayanglah macam mana, takkan menyamai walaupun sedikit pun. Tetapi disebutkan dalam satu hadis, di satu riwayat, mengatakan bidadari ini apabila dia menampakkan sedikit saja wajahnya di bumi, maka akan tenggelamlah segala cahaya di bumi. Kalau siang, sirna matahari, betapa wajahnya bercahaya. Kalaulah wajah tu dikeluarkan sikit ke bumi pada waktu malam, maka malam umpama siang, cerah sangat. Dan kalau dikeluarkan suara, pengsanlah orang lelaki, indah sangat suara dia. Kalaulah air mata ataupun air liurnya masuk ke dalam lautan, bertukar jadi minyak wangi. Tak tahu macam mana indahnya. Kalau selendang tu jatuh ke bumi, satu bumi harum, mewangi. Masya Allah. Dan apabila wanita-wanita solehah, kita ni wanita solehah, menjadi wanita syurga, menjadi bidadari, bidadari syurga tu macam tak ada, bukan kata tak ada nilai. Bila wanita solehah jadi ketua bidadari di syurga, kita besok insya-Allah mudah-mudahan bidadari di syurga, kita ni wanita solehah, bila melintaslah wanita solehah yang diangkat menjadi bidadari, maka kecantikan bidadari syurga tersirna. Maksudnya terhalang. Dah tak nampak cantik dah. Nak kata betapa berganda lagi kecantikan wanita solehah dunia. Kerana apa? Wanita solehah, al-mar'atu solehah, kan, khairu mata', sebagai sebaik-baik perhiasan. Allah sebut, Nabi sebut, perhiasan terindah adalah wanita yang solehah. Allahu Akbar. Kerana apa? Wanita dunia, dia berperang dengan hawa nafsunya. Wanita dunia berperang dengan hawa nafsunya. Tetapi bidadari syurga, dia tidak ada hawa nafsu, keinginan.
Kan dia adalah bidadari yang diciptakan untuk taat semua. Dia tidak ada nafsu untuk berlawan dengan perintah Allah. Tapi kita ni wanita berhari-hari berlawan dengan kehendak, keinginan kita, tuan-puan sekalian. Keluarlah tudung ni, keluarlah pula baju ni, keluarlah pula alat makeup ni, keluarlah sekian-sekian, keluarlah pula lawalah pula naklah teringin lagi gini, fashion macam-macam. Setiap hari kita berlawan dengan hawa nafsu kita. Kita rasa pakaian kita tak up to date, kita rasa sekian, orang pelik macam bagus, bajet bagus, macam-macam. Subhanallah. Tetapi kalaulah kita nak kuatkan, ingatlah kita sebab hidup sekejap yang selamanya kita nak jadi bidadari di syurga. Namun sekiranya tak kuatlah tuan-puan sekalian. Kalau tak kuatlah syurga itu sebagai tarikan utama untuk kita tutup aurat dengan sempurna, maka jadikanlah, Masya Allah, jadikanlah hadis yang saya nak bacakan ini sebagai satu kekuatan untuk kita menutup aurat dengan sempurna, iaitu Nabi SAW bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Sekelompok lelaki yang memegang cemeti laksana ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Ini maksudnya pemerintah yang melakukan kezaliman kepada rakyat. Bukan sekadar pegang cemeti dia pukul, tetapi dia pukul dengan kuasa. Dia tekan rakyat, dia zalimi rakyat dan sebagainya. Dan Nabi sebut golongan kedua ahli neraka yang tidak pernah aku lihat, Nabi kata, dan wanita yang berpakaian namun telanjang, sesat dan menyesatkan. Mereka ni wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka itu sesat dan mereka menyesatkan ramai orang lagi yang di kepala mereka ada sesuatu mirip bonggol unta. Mereka wanita-wanita seperti ini tidak akan masuk syurga. Nabi kata tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya, sedangkan bau syurga itu tercium dari jarak yang jauh. Subhanallah. Syirah minum air. Nampak penat Syirah. Subhanallah. Ni ada pembantu saya ngantuk, penat sangat dia. Okey. Sedangkan bau syurga itu tercium dari jarak yang jauh. Tak, air Syirah. Syirah minum. Subhanallah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ni nak tutup dah ni, janganlah tinggal lagi, kesian saya kan. Sabarlah. Saya pun nak balik juga, penat juga ni, hari ni banyak dah bercakap ni. Allahu Akbar. Nabi kata ada golongan yang tidak pernah Nabi tengok di kalangan ahli neraka, yang mereka tidak cium bau syurga dan mereka tidak akan masuk syurga. Golongan pertama iaitu pemerintah yang zalim, yang buat sekian-sekian kepada rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan apa yang Nabi sebut itu ada pada hari ini. Dan kalau Nabi ada pada hari ini, Nabi akan melihat. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, setiap kali kita baca hadis Nabi, ini hadis yang sahih riwayat Muslim, kita semakin bertambah keimanan dan kepercayaan kepada Nabi. Nabi sebut ni 1442 Hijrah yang lepas. 1442 Hijrah yang lepas, dah lama. Dan bila kita baca hadis ni hari ini dan kita menyaksikan memang betul manusia wanita berpakaian tapi telanjang. Maksudnya nampak semua. Bukan tak pakai baju, pakai. Tapi nampak semua bahagian atas, bahagian perut, bahagian peha, bahagian lengan. Semua nampak dengan pakaian ketat. Pakaian, sebab Nabi sebut bukan tak ada pakaian. Nabi sebut pakai tapi telanjang. Maksudnya boleh nampak semua. Bentuk-bentuk, lekuk-lekuk badannya. Dan bila kita baca hadis ini, ya Allah, macam mana Nabi tahu? Melainkan daripada wahyu daripada Allah. Macam mana Nabi tahu pakaian? Dan nak sebutnya tuan-puan sekalian, walaupun di zaman Nabi itu adalah zaman Arab Jahiliyah, maksudnya orang Arab Jahiliyah ketika itu pun tak ada pakai macam orang hari ni pakai. Sebab Nabi sebut, dua golongan pun neraka yang tidak pernah kulihat sebelum ni. Tak ada, aku tidak pernah lihat sebelum ini. Masya Allah. Jadi maksudnya pada zaman Rasulullah tu, kan, walaupun situasinya ramai orang musyrik, ramai orang Arab Jahiliyah, pun tak pakai seperti pakaian wanita hari ini, yang Nabi beri peringatan yang sangat keras. Pakaian yang seperti ini, wanita seperti ini, tidak masuk syurga dan tidak mencium bau syurga. Apatah lagi nak masuk syurga, nak cium bau syurga pun tak boleh. Di dalam hadis Nabi yang lain, sahabat-sahabat sekalian, Nabi sebut syurga boleh tercium dengan 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan, tuan-puan. Kalau kita berjalan keliling dunia ni, mungkinlah makan masa 1 tahun kot. Tapi kalau 500 tahun perjalanan, tak tahu berapa jarak. Nak kata betapa wanginya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jarak tu 500 tahun perjalanan pun boleh dah tercium.
Dan orang wanita yang seumpama ini nak cium bau syurga pun tak boleh, apatah lagi nak masuk syurga. Maka sekiranya tak kuat untuk kita tutup aurat dengan sempurna, dengan membayangkan indahnya syurga Allah, maka bayangkanlah azabnya api neraka Allah. Kalau dua pertimbangan ini pun tak kuat, maka na'udzubillahi min zalik, kita hidup dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Dalam keadaan hidup tak tenang. Kalau kita berlawan dengan Allah, hidup tak tenang. Sebagaimana mukadimah. Ini saya nampak di IG lebih kurang dalam 1,600 orang kan. Di sini pula, tuan-tuan puan-puan yang mata Allah sekalian, tolong dengar balik ceramah saya di peringkat awal tadi. Siapa yang baru masuk sekarang, saya ada kupas mendalam berkenaan dengan konsep redha dan juga bagaimana nak jadi hamba Allah yang tidak rebel dengan perintah Allah. Ada satu doa zikir yang saya kongsikan. Kalau kita beramal insya-Allah, lepas ini kalau kita nak tutup aurat pun kita tak rasa berat, nak solat pun tak rasa berat. Satu zikir yang mana kita bersaksi dan kita mengakui bahawa kita redha dengan apa jua perintah Allah, dan insya-Allah lepas tu kita akan mula mudah untuk berubah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah perkongsian daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Kita bermula pukul 9 lebih kurang. 9 sekarang dah lebih kurang dalam sejam setengah dah ceramah. Kan tolak sikit dalam sejam suku lah. Masya Allah. Mudah-mudahan mendapat sedikit sebanyak manfaat, kekuatan, semangat untuk menutup aurat dengan sempurna. Masya Allah. Wanita-wanita sekalian, kita adalah ciptaan Allah yang terindah. Ini disebut dalam hadis Nabi. Nabi sebut, ad-dunya mata', dunia ini indah. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan yang terindah al-mar'atu salihah, iaitu wanita yang salihah. Dan bagaimana nak jadi wanita yang salihah? Walaupun mungkin kita rasa susah, tetapi bermula dengan tangga ataupun langkah-langkah yang pertama. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak perlu pakai tudung bulat macam saya. Pakailah tudung Ustazah Nilofa pun boleh kan? Pagi Ustazah Nilofa kan? Pakai tudung Ustazah Nilofa pun menutup aurat dengan sempurna. Mana-manalah orang yang jual tudung, yang penting tuan-puan sekalian, tudung itu menutupi bahagian dada kita, bukan sekadar labuh tetapi tidak melekat. Sebab ada juga tudung likra, lembek, bila pakai melekat walaupun labuh elok nampak tu ha. Lepas tu kalau boleh tuan-puan, labuh juga di sebelah tepi. Sebab kalau saya tengok, minta maaf ya, saya terus terang ni, fashion yang pakai atas, yang pakai yang letak atas, saya pun segan lah nak angkat kan. Yang pakai atas, jadi dia labuhkan depan sahaja. Kan ada yang labuhkan depan saja. Jadi atas bahu, dia nampak bentuk bahu. Kemudian daripada tepi nampak juga bentuk Bukit Bukau tu, tuan-puan sekalian. Tu terang dah ni. Jadi kalau sekadar tutup depan saja tapi tak labuhkan sikit belah ni, kalau jalan tu kan nampak juga tu kan sebelah tepi tu, tuan-puan sekalian. Lepas satu lagi, ni bukan nak susah-susah ni. Bahagian belakang, janganlah pula bila labuh depan, belakang elok je tutup lilit leher tu. Sebab ramai yang saya jumpa, bila macam tu, bila ditunduk-tunduk nampak aurat leher dia tu. Satu lagi, nanti mungkin akan nampaklah tali bra tu kan. Bila dia tutup bahagian leher saja nampak. Jadi semua itu adalah pandangan yang tidak patut kita perlihatkan. Kemudian tuan-puan sekalian, saya tengok hari ni ramai juga wanita tutup aurat dah elok, dah tutup dah dada ni. Tiba-tiba lengan dia tu kan, nampaklah putih lengan dia tu tuan-puan sekalian. Mungkinlah sebab dia pakai emas. Jadi kalau dia susah payah dah beli emas bertahun-tahun, pakai pula bagi tak nampak. Jadi macam mana tu kan? Jadi dia pun pakai. Jadi sikit-sikit. Bila nak bincang, nak itu je, macam tu lah kan. Ni bukanlah Ustazah sangka buruk ke apa ya. Tapi ingat, lengan ni adalah aurat tuan-puan sekalian. Aurat. Jadi ada pula yang pakai macam ni. Dia pakai baju t-shirt, lepas tu dia pakai kita sebut, saya panggil stongang ni, saya panggil stongang. Stoken tangan. Stoken kaki, stoki. Stoken kaki, stoki. Stongang, stoken tangan. Istilah tu mudah je. Jadi kadang saya cakap dengan anak-anak saya, Umi nak stongang. Dia dah faham stoken tangan. Okey. Jadi ni kan subhanallah, ada yang pakai t-shirt, lepas tu dia pakai stongang yang warna coklat, sama warna kulit.
Daripada jauh nampak macam kulit. Jadi elakkanlah tuan-tuan sekalian. Okey, elakkanlah sahabat-sahabat sekalian, elakkan macam tu. Sebab macam tak tutup aurat. Jadi janganlah pakai skin color. Pakailah warna yang beza sikit. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, saya sukalah sebut macam ni. Wanita yang soleh itu wanita yang indah. Bukan wanita yang cantik. Semua orang mungkinlah Allah ciptakan berbeza, betul kan? Tapi wanita yang indah adalah wanita yang solehah. Dia indah pada pandangan Allah, dia indah pada pandangan malaikat, dia indah pada pandangan orang-orang yang soleh. Dan saya nak sebut macam ni. Siapa yang buat alasan, Ustazah zaman sekarang ni kan, tutup aurat macam mana pun, ada wanita pakai tudung kena rogol juga. Jadi apa fungsi tudung? Subhanallah, Allahu Akbar. Janganlah berhujah macam tu. Ustazah, saya pakai macam ni, contohlah, dia pakai seksi. Lepas tu orang lelaki tengok, piwit. Kan? Dia marah pula. Apa tengok-tengok? Dia tanya macam tu lah kan. Apa tengok-tengok? Habis tu kamu pakai untuk apa? Bukan untuk ditengok ke pakai seksi tu? Na'udzubillahi min zalik. Sebenarnya dia yang memakai pakaian yang menyebabkan orang tu nak tengok. Tapi sekiranya kita dah pakai elok tapi tetap ditengok, maka kita tak berdosa, tuan-puan sekalian. Kita dah pakai elok tapi tetap piwit juga. Piwit. Nah memang dia jenis piwit. Pempiwit. Kita panggil. Pempiwit. Jadi tak kira. Asalkan dia nampak perempuan, piwit je dia. Jadi kalau yang macam ni tuan-puan sekalian, kita dah tutup aurat elok, kita dah pakai sekian, dia masih kacau, kita dah tak berdosa tuan-puan sekalian. Kita tak berdosa. Lelaki tu yang berdosa. Tapi kalau sekiranya sebabkan pakaian kita lah lelaki tu dia memiwit, maka kita pun berdosa. Jangan nak sebut, janganlah nak tengok orang apa ni, kacau orang ni. Masya Allah. Gangguan seksual terhadap wanita bila lelaki sentuh ke kacau. Gangguan seksual wanita pada lelaki adalah daya tarikan yang dia persembahkan. Dan ingatlah satu hadis Nabi SAW. Nabi menyebutkan, hadis riwayat Tirmizi, hadis yang sahih. Al-mar'atu aurah. Wanita itu aurat. Aurat tu maksudnya dia menarik perhatian, dia tu ada aib dia. Faiza kharajat istashrafaha syaitan. Apabila wanita itu dia keluar, maka syaitan akan memperindahkan mata lelaki yang memandangnya. Masya Allah, subhanallah. Sebenarnya kan kalau kita pakai menutup aurat yang sempurna, Allah juga akan membuatkan lelaki nak tengok pun dia segan. Tapi kalau kita pakai tutup aurat tapi dengan niat untuk menarik perhatian, memang akan tarik perhatian. Nabi SAW bersabda kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap apa yang kamu lakukan berdasarkan niat kamu, dan kamu akan dinilai apa yang kamu niat. Pakai tutup aurat dah cantik, elok, hitam, labuh, tapi kalau niat untuk menarik perhatian, memang akan jadi tarik perhatian. Sebab dipakai tujuan nak tarik perhatian. Tapi bila kita pakai pakaian, ya Allah, aku pakai niat pakaian ni untuk tidak menarik perhatian, untuk melindungiku. Dan niat kita tu Allah akan bantu. Bila lelaki tengok, dia tunduk. Bila tengok, dia akan rasa segan. Subhanallah, tuan-puan, ini sebenarnya ada lelaki yang terus serang dengan saya. Bukan dia cakap pasal saya lah. Dia kata, Ustazah, saya kalau tengok wanita-wanita tertentu, ada tu saya tak boleh pandang. Bila saya pandang, saya rasa macam rasa segan automatik. Tapi ada wanita, walaupun dia tutup aurat sempurna, Ustazah, rasa nak tengok. Saya fikir, kenapa ya? Jadi akhirnya saya memperingatan pada diri saya dan anda semua. Masya Allah, terutamanya wanita. Subhanallah, pada wanita sekalian, niat ketika kita memakai, dan niat ini tidak menghalalkan cara. Ustazah, saya pakai pakaian ini niat tidak dipandang, tapi dipandang. Kamu pakai macam mana? Pakai ketat. Memang taklah. Bila niat, kena susuli dengan tindakan. Pakaian bila kita pakai niat untuk tidak dipandang, untuk tidak menarik, insya-Allah Allah akan menghalang pandangan-pandangan yang haram. Tapi kalau pakailah tutup aurat tapi dengan niat tetap menarik, pakai yang gini-gini untuk menarik, memang akan jadi menarik perhatian. Sebab Nabi dah sebut, kamu sebagaimana yang kamu niat, apa yang kamu buat kamu akan dapat. Apa yang kamu niat dalam hati, apa kamu akan dapat. Subhanallah. Di mana orang yang solat kan, tapi niat untuk menunjuk, dia tak akan dapat pahala sedikit pun daripada solat, dia akan dapat dosa riak. Walaupun solat sampai sudah kan, tapi niatnya untuk menunjuk, Masya Allah, tak dapat apa bahagian pahala, bahkan dapat dosa riak. Dia melakukan sesuatu untuk mendapat pujian manusia. Itu adalah syirik khafi.
Bahkan apatah lagi dalam bab perpakaian sangatlah menguji. Sebab itu Allah SWT bersebut sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa yang bila kamu pakai boleh meningkatkan darjat ketakwaan kamu. Masya Allah. Jadi minta maaf lah, dah terlebih sangat, hampir pukul 11 Ustazah duk ceramah lagi macam mana anak-anak suami tu kan. Jadi saya nak tunjuk sepintas lalu. Sekejap. 1 minit. Sepintas lalu. Okey, mai sini dulu. Okey. Muslimat sekalian, Masya Allah. Kan saya ni pakai tudung Ustazah Asma lah ni. Tudung Ustazah Asma Harun. Okey, Masya Allah. Jadi saya sebenarnya orang kata Ustazah old school lah tudung tu. Saya kata tu lah rahsia awet muda saya pakai baju tudung budak sekolah. Okey, saya nak tunjuk ini antara apa inovasi yang kita buat, tudung Ustazah Asma yang dah ada awning. Okey, kita ada 2 jenis awning. Itu awning yang kedua. Tak awning tu? Yang betul lah. Okey, kita ada 2 awning sebab ramai yang kata Ustazah, makcik tak susah lah nak pakai ni, awak tak gosok elok dah lah jadi apa ni model. Patutnya model gosok elok tapi tak apa. Dimaafkan. Masya Allah, jatuh maruah Ustazah. Awak tahu tak? Okey, tak apa. Sebenarnya elok ni tapi dia orang ambil entah macam mana kan. Sebenarnya bukan macam ni. Tak apalah tu. Okey, awning ni terletak elok dan siap ada dagu. Sebab ramai kata Ustazah, saya susah lah nak pakai ni. Saya nak pakai tudung macam Ustazah tapi ni nak pakai tu lagi pakai ni. Jadi dah ada siap ni. Dan kita boleh tengok yang ni kita ada keluarkan versi yang 2 layer. Itu bawah sikit dek. Awak turunkan je ke bawah. Okey, sebab ini permintaan ramai juga Ustazah, makcik-makcik. Dia kata Ustazah nak lawa sikit 2 layer. Tak apa, tangan cik adik jatuhkan. Okey, pusing belakang. Dan layer dia taklah ketara sangat. Masya Allah, macam tak ada layer je Ustazah. Kan? Sikit je kita buat. Okey, macam saya tak sukalah ada layer tu. Jadi saya macam ni. Okey, kita boleh tengok. Okey, ini pula yang bertulang. Dek. Bertulang pun ni. Itulah sikit. Dan sepintas lalu kita tunjukkan inilah antara tudung Ustazah Asma. Kan lawa ni kan. Kita tengok. Okey, ini semua tudung bulat, tudung labuh. Tapi ada orang baru, Ustazah saya baru nak belajar. Ada size S pun memang masih lagi saya wajibkan cecah ke ni. Tapi dia tak ada labuh sangat, dia nak belajar kan. Okey, tengok pilihan warna. Pilihan warna. Minta maaf lah, sebenarnya tak berniat nak elang sangat. Tumpanglah sepenuh hijab day. Ada tengok warna. Pink. Cantik sangat. Ini. Warna ni. Ini warna hijau yang saya pakai malam ni. Warna ni. Warna hijau ni pun cantik sangat. Masya Allah. Ni. Ini. Dan ini. Jadi tuan-puan sekalian, sebagai sepenuh hijab day, saya juga nak promote. Sebenarnya dah lama pun kita jual tudung baik Ustazah Asma dan kita sekarang buat versi yang ada awning siap untuk memudahkan anda menutup aurat. Masya Allah, rasailah kain yang sangat selesa. Macam ada aircon kat dalam. Over kan? Overclean. Nak kata sejuk. Masya Allah. Jadi sekadar itulah daripada saya perkongsian pada malam ini sepenuh hijab day yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu melalui Nisa Negeri Terengganu. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberikan subhanallah semangat, kekuatan untuk kita menutup aurat dengan sempurna, dengan bahagia, dengan merasai kitalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kepada moderator. Okey, duduk. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsian malam ni. Jadi kita tengok tadi sangat banyak. First sekali saya teruja bila Ustazah cerita tentang konsep redha. Bila dengar tu rasa macam tersentak je kok. Kan? Rasa tinggal ni yang mendengar lebih dekat lah konsep redha. Dan Ustazah kongsikan kita doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dan Subhanallah. Dan Ustazah cerita tentang hijab dan pengalaman berhijab di negara luar. Rasa macam
itulah kita kata bagaimana kita nak lebih dekat dengan madhum kita kan Ustazah. InsyaAllah tu. Terima kasih Ustazah. Jadi InsyaAllah mudah-mudahan apa yang